Apa khabar tingkatan 1 semua? Selamat kembali. Inilah kelas untuk Jun minggu 1. Untuk minggu ini kita akan habiskan bab 4. So jadi video ini dia akan panjang sikit ya. Sebab kita kena habiskan minggu ini. Jom kita mula. Kita akan bermula dengan kawalan penghamilan. Ini yang kita sampai minggu lepas. Apakah kawalan penghamilan? Maksudnya saya boleh hamil tapi saya tak nak hamil. Saya nak cegah penghamilan. So sini ada beberapa cara. Kamu kena ingat semua. Yang nombor 1 kita sebut kaedah berritma. Inilah cara yang paling semula jadi untuk kawal kehamilan. Ini maksudnya apa? Pasangan mengelak melakukan hubungan seksual semasa fasa subuh. Ingat apa tu fasa subuh? Kita ada 4 fasa. Fasa haid, fasa pemulihan, fasa subuh dengan fasa prahaid. Ini fasa subuh. Jika perhubungan seks berlaku pada fasa ini, kamu akan hamil. So kita buat kaedah berritma dengan kita jangan buat sebarang hubungan seks pada fasa subuh. Ini akan cegah penghamilan. Tapi cara ini dia tak sangat efektif ya. Sebab kenapa? Sebab fasa subuh kamu mungkin lari. Mungkin 1 minggu awal atau 1 minggu lewat. Itulah akan menyebabkan penghamilan. Sebab itulah ini tidak dicadangkan. Tidak efektif. Nombor 2, kita pakai kondom. Ini yang paling mudah, paling efektif, paling murah. Sebab kenapa? Kondom ni dia boleh mencegah kehamilan sebanyak 99%. Sangat-sangat efektif. Jika berbanding dengan kaedah berritma tadi. So apa tu kondom? Kamu boleh pergi beli dekat 7-Eleven. So sarung getah nipis dia macam satu sarung yang dia getah. Dipakai pada zakar sebelum melakukan hubungan seksual. So kondom ni dia boleh cegah kehamilan, dia juga boleh cegah penyakit seks. So dia ada 2 kelebihan. Oleh sebab itu kondom amat digalakkan. So nombor 3 kita sebut ni diaphragm atau diafragma. Ini bahasa Melayu diafragma. Ini dia macam kondom untuk perempuan. Tadi kondom untuk lelaki, untuk zakar, ini untuk perempuan. So dia satu piring getah, dia macam satu piring getah diletakkan pada cervix untuk menghalang sperma. Ini dia boleh cegah kehamilan tapi dia sangat leceh. Dia tak seefektif kondom. Ia juga tidak boleh cegah penyakit seks. Oleh sebab itu diafragma ni dia tidak sangat banyak digunakan. Sebab dia tak efektif macam kondom. So seterusnya alat kontraseptif dalam rahim. Ini kita sebut IUCD. Tolong tulis ya. So nama dia bahasa Inggeris intrauterine control device. Intrauterine contraceptive device. So benda ni apa? Benda ni ini. Dia macam satu bentuk T ni, sekecil macam ni. Dia dimasukkan ke rahim, ke kamu punya rahim sini. Kenapa? Ini boleh cegah penghamilan sepanjang 5 tahun. Jika kamu tak nak pakai kondom, sebab banyak sampah yang dihasilkan, kamu boleh guna IUCD ni. Ini untuk keluarga. Kalau kamu sudah lahirkan anak, anak kedua kamu nak kosongkan, kamu nak jarakkan untuk 5 tahun, kamu boleh pakai ini. So dia satu gegelung tembaga. Dia diperbuat daripada tembaga atau plastik, diletak pada uterus oleh doktor untuk menghalang penempelan embrio. So cara dia berfungsi, dia menghalang penempelan. Ingat apa tu penempelan? Kamu punya embrio, dia lekat pada dinding uterus. Dia halang, dia tak bagi. So maksudnya apa? Maksudnya dia ada persenyawaan. Ovum dan sperma dia boleh cantum, tapi dia tak boleh tempel. Maksudnya kamu tak boleh hamil.
Okey, fungsi dia macam ni. Okey, so IUCD. Okey, seterusnya pil perancang keluarga. Okey, ini adalah pil yang dimakan oleh perempuan. Okey, dia akan halang ovum daripada dihasilkan. Okey, so mengandungi hormon yang menghalang pengovulan. Maksudnya ovum takkan keluar, tak ada ovum maksudnya takkan hamil. Okey, cara dia macam ni. Okey, so dia biasanya pil ni dia ada 21. Kamu makan untuk 21 hari, lepas tu kamu henti untuk 7 hari, haid akan datang. Okay, so benda ni juga boleh digunakan untuk mengawal balik kamu punya haid. Okay, jika kamu punya haid sangat tak teratur, kamu boleh makan benda ni untuk kawal dia balik. Okay, untuk jadi dia menjadi dia normal. Okay, so seterusnya implan. Okay, ini sama dengan pil perancang keluarga, tapi ini kamu tidak perlu makan apa-apa pun. Implan ni dia macam satu jarum kecil, okay? Dia akan masukkan ke lengan kamu. Dia akan masukkan ke sini, okay? Dia akan bebaskan hormon yang tadi kamu makan, okay? Pil perancang keluarga tu, dia akan lepaskan hormon dari sini. Okay? So kamu tak payah nak telan apa-apa. Dan implan ni dia boleh bertahan selama beberapa tahun. Okay, dia sama dengan kita punya IUCD. Dia boleh tahan lama. Okay. So, digunakan implan merembeskan hormon, menghalangkan ovary daripada menghasilkan ovum. So, fungsi dia sama. Okay, cuma ni dia lebih tahan lama. Okay. So, vasectomy dengan ligasi ni, dia adalah sepanjang. Okay, sepanjang umur. Okay, sepanjang umur. Okay, katakan kamu tak nak anak, okay, kamu sudah ada banyak anak, kamu nak hentikan. Untuk lelaki, kamu boleh buat vasectomy. Untuk perempuan, kamu boleh buat ligasi. Okay, apa dia? Vasectomy maksudnya kamu potong kamu punya ductus sperma. Okay, so kamu punya testis, kamu punya telur, dia boleh hasilkan sperma, tapi dia tak boleh keluar. Sebab jalan tu kamu sudah potong. Okay, sama dengan ligasi. Ligasi ni kita potong perempuan punya tube fallopian. Maksudnya ovum dia boleh keluar, ovum dia dihasilkan tapi dia tak boleh keluar, dia tak boleh sampai rahim. Okay, dia tak boleh sampai uterus. Okay, itulah fungsi dia. Okay, tapi dia sepanjang umur maksud kamu sudah buat ni, kamu tidak boleh patah balik. Katakan kamu sudah buat, kamu nak anak lagi, okay, maaf, tidak dapat dibuat. Okay, so itulah kawalan penghamilan. Okey, semua kena ingat. Okey, sangat-sangat penting. Okey, jom kita masuk tumbuhan. Okey, so video ni dia akan panjang sebab kita kena habiskan bab ini. So tolong bersabar. Okey, so kita masuk tumbuhan. Okey, tumbuhan ni sebenarnya dia lebih kurang sama dengan manusia. Okey, dia ada bahagian lelaki dan dia ada bahagian perempuan. Okey. Okay, so dia punya organ seks, okay, kita punya organ seks kita dekat kita punya bawah, okay, organ seks. Tapi untuk tumbuhan, dia punya organ seks dekat bunga. Okay, bunga adalah organ seks dia. Pelik kan? Okay, so dia punya bunga maksudnya dia punya organ seks. Okay, so dia ada lelaki dengan dia ada perempuan. Okay, bahagian lelaki kita namakan dia stamen. Okay, stamen, suka hatilah. Okay, stamen. Okay, untuk bahagian perempuan, kita namakan dia pistil. Okay, lelaki, perempuan. Okay, macam mana saya ingat? Men. Nampak sini? Men. Maksudnya lelaki. So, stamen ni lelaki, pistil ni perempuan. Okay, kita tengok benda yang tak penting dulu. Okay, nampak sini sepal. Okay, sepal ni buat apa? Okay, bukan sepal. Okay, sepal. Sepal ni buat apa? Okay, sebelum bunga tu buka, okay, sepal ni dia berfungsi untuk melindungi bunga. Okay, dia fungsi dia untuk melindung. Okay, protection. Okay, so melindung bunga pada peringkat kudup. Okay, maksudnya dia belum buka, dia kudup lagi, dia lindung dia. Okay, masa dia buka, okay, ini yang warna-warni tu, yang cantik tu, kita sebut dia ranggi. Okay, ranggi. Okay, biasanya ranggi ni dia berwarna dan dia berbau harum. Sebab kenapa? Sebab dia nak menarik perhatian serangga. Okay, dia nak suruh serangga, okay, datang sini. Okay, sebab kenapa? Nanti kita bincang. Okay, so stamen,
Okay, stamen ni kita tengok bahagian lelaki. Stamen ni ada dua bahagian. Satunya filamen. Okay, filamen ni fungsi dia tak penting. Dia hanya untuk sokongan sahaja. Okay, sokongan. Okay, maksudnya dia untuk sokongkan bahagian atas tu, yang penting tu. Penting tu nama dia apa? Nama dia enter. Okay, enter. Ini enter ni dia akan hasilkan satu benda kita sebut butir debunga. Nanti kita akan bincang. Okay, apa butir debunga ni? Ini adalah sperma untuk tumbuhan. Okay, tumbuhan dia tak hasil sperma, tapi dia hasil butir debunga. Fungsi dia sama. Macam kita punya sperma. Okay, so kan saya dah kata, tumbuhan dengan manusia dia lebih kurang sama. Okay, beza dia tak besar sangat. Okay, kita tengok perempuan pula. Okay, untuk perempuan, okay, dia ada 4 bahagian. Tadi lelaki ada 2. Okay, kita tengok yang terpenting dulu. Okay, stil. Okay, stil ni untuk apa? Sama macam filamen. Dia untuk sokongan saja. Okay, dia tak ada apa-apa fungsi. Cuma hanya untuk sokongan. Okay, so yang kita tengok yang atas tu, nama dia stigma. Okay, stigma, fungsi dia adalah untuk menerima sperma, butir debunga. So, butir itu dia akan lekat. Okay, dia akan lekat pada stigma. So, macam mana saya ingat? Stick. Nampak sini? Stick. Stick maksudnya lekat lah. Okay, so fungsi dia untuk bagi butir debunga untuk dia lekat pada atas. Okay, so lepas dia lekat, so dekat bawah, dia lebih kurang sama macam manusia. Okay, nampak ovary? Manusia juga ada ovary. Cuma, beza dia, okay, untuk manusia, okay, okay, ovary akan hasilkan ovum. Okay, ingat? Tapi untuk bunga, ovary, dia tak hasil ovum, dia hasil ovule. Hasilkan ovule. Bukan ovum, ovule. Okay, lebih kurang sama. Okay, tapi cuma nama dia ada sikit beza. Okay, ovule bukan ovum. Sangat-sangat penting. Okay, so bunga ni, okay, mungkin kamu tanya, cikgu, kenapa pelik? Kenapa bahagian lelaki dengan perempuan dia sama? Dia dekat bunga yang sama. Okay, ini kena bergantung. Okay, ada tumbuhan bunga dia unisex. Okay, unisex maksudnya apa? Maksud bunga tu dia ada beza. Ada bunga lelaki dengan bunga perempuan. Kita tengok contoh sini. Okay, macam nampak sini, bunga jantan, dia ada bahagian jantan lelaki saja. Tapi untuk betina, dia ada betina sahaja. Tapi untuk sesetengah bunga, dia adalah bisexual. Maksudnya, macam contoh sini. Okay, macam ini. Okay, maksudnya, bahagian lelaki dengan perempuan, dia ada pada bunga yang sama. Maksudnya satu bunga, dia ada 2 bahagian. Dia ada jantan punya, lelaki punya, dengan betina punya. Okay, perempuan punya. Okay, ini kena tengok spesies. Okay, setiap tumbuhan dia beza. Okay, setiap bunga dia beza. Okay, faham Okay, so kita tengok stamen ni. So stamen dia, bentuk dia macam ni. Okay, dia akan hasilkan butir debunga. Ini tumbuhan punya sperma, sangat penting. Okay, dia mempunyai gamet jantan. Ingat apa tu gamet? Gamet maksudnya sperma dengan ovum. Okay, gamet jantan. Okay, diperlukan untuk pembiakan. Okay, dia melekit, mempunyai permukaan kasar. Okay, biasanya dia permukaan kasar sebab dia nak haiwan atau serangga tolong sebarkan. Okay, kita bincang ni nanti. Okay, so pistil ni, okay, baca sendirilah. Okay, dia perbiakan betina. Okay, itu saja. Okay, ini jangan fokus. Okay, kita pergi bahagian seterusnya, pendebungaan. Okay, apa maksud pendebungaan? Pendebungaan maksudnya seks. Okay, untuk tumbuhan. Okay, so untuk haiwan, kita akan buat hubungan seks. Tapi untuk bunga, untuk tumbuhan, okay, dia sebab tumbuhan dia tak dapat gerak. Okay, so dia punya seks kita sebut pendebungaan. Okay, so pendebungaan apa maksudnya? Pemindahan butir debunga matang dari enter ke stigma. Okay, so untuk seks, untuk haiwan, kita pindah sperma ke ovum. Ini sama. Ini butir debunga ke ovule atau stigma. Okay, perempuan punya lah. Okay, so sama.
Okay, ini pendebungaan adalah seks untuk tumbuhan. Okay, so pendebungaan dia ada dua jenis. Okay, dua jenis. Satunya sendiri. Okay, satunya kacuk. Ini kena ingat. Sangat penting. Okay, diri maksudnya apa? Maksudnya saya buat seks dengan sendiri. Okay, saya buat pendebungaan dengan sendiri. Okay, so dia ada dua jenis. Okay, boleh dari satu bunga ke satu bunga lain, tapi tumbuhan sama. Okay, bunga, atau saya boleh buat dari sini dia contoh sama. Okay, atau dia boleh dari satu bunga ke bunga sama. Okay, tak kisah, janji tumbuhan yang sama, maksudnya pendebungaan sendiri. Saya tak kisah bunga satu ke bunga dua, atau bunga sama, janji tumbuhan sama, tadi satu bunga ke satu bunga, tapi tumbuhan sama, maksudnya pendebungaan sendiri. Okay, sendiri. Okay, so kacuk pula maksudnya tumbuhan lain. Okay, dari pokok A ke pokok B. Maksudnya kacuk. Kacuk maksudnya campur lah. Okay, kacuk campur. Okay, so untuk kita haiwan mesti kita buat kacuk. Kita tak boleh buat sendiri. Tapi untuk tumbuhan dia boleh. Okay, so dari pokok A ke pokok B. Okay, so kata kuncinya sini. Tumbuhan yang berlainan. Tadi tumbuhan yang sama. Okay, kejap saya tukar warna. Agak kamu boleh nampak. Okay, bunga tumbuhan sama, tumbuhan berlainan. Okay, itu saja. Okay, so kita tengok perbezaan. Okay, ini kena ingat Okay, sangat-sangat penting. Suka sangat dia tanya dalam peperiksaan. Okay, so bilangan pokok terlibat untuk sendiri satu pokok saja, satu tumbuhan saja. Tapi untuk kacuk dia adalah dua. Okay, kacuk dua. Saya campur dua. Okay, so mungkin kamu tanya apa beza dia? Okay, kita lebih suka buat kacuk. Sebab kenapa? Kacuk ni dia akan ambil ciri-ciri dari kedua-dua ibu bapa. Dia akan jadi lebih kuat. Okay, so anak dia menghasilkan anak yang lemah. Okay, untuk sendiri. Okay, sebab kenapa? Okay, cuba bayangkan ini satu tumbuhan. Okay, tumbuhan ini katakan dia senang mati. Okay, dia sangat takut kepada penyakit. Okay, tumbuhan juga ada penyakit bukan untuk haiwan atau tumbuhan saja, atau binatang, haiwan saja. Okay, atau manusia saja. Okay, so katakan dia sangat takut pada penyakit. So dia buat penebungan sendiri, dia hasilkan lagi satu anak. So anak ni dia langsung sama dengan bapa dia. Okay, sebab DNA semua sama. Okay, dia lahirkan satu benda yang 100% sama. Okay, so sama dengan bapa dia, ini anak juga sangat takut kepada penyakit. So itulah kelemahan dia. Apa kelemahan yang bapa ada atau mak ada, anak dia mesti ada. Okay, itulah kelemahan dia. Tapi untuk kacuk, okay, dia akan hasilkan anak yang lebih sihat. Okay, katakan tumbuhan ni dia akan hasilkan buah yang sangat enak, sangat manis, tapi dia cepat mati. B, dia tak hasilkan buah dia tak sedap, tapi dia sangat tahan penyakit. So kita kacukkan anak dia mungkin akan ada dua-dua ciri yang baik. Buah dia sangat sedap, sangat manis, dia tak cepat mati, dia tak takut penyakit. Itulah sebabnya kita buat kacuk. Okay, so semua buah yang kamu makan sekarang adalah hasil daripada kacukan. Okay, macam durian. Okay, durian ni ada D24, ada musang king, apa-apa. Semua ni adalah hasil kacukan. Okay, katakan durian ni ada 20-30 jenis. Dia campur sampai dia dapat buah yang ini buah sangat banyak orang suka. So dia buatlah. Okay, so semua jenis buah yang kamu sekarang makan ni, tembikai lah, tak kisah, apple lah, orange lah, semua adalah hasil kacukan. Sebab itulah kamu pergi supermarket, kamu pergi Tesco ke apa ke, kamu tengok apple ni, kenapa ada banyak jenis, ada yang besar, ada yang kecil, ada warna dia beza. Itulah hasil kacukan. Setiap kacukan dia akan hasilkan tumbuhan yang beza. Tumbuhan beza maksudnya buah dia beza lah. Itulah jenis dia. So anak lebih sihat kacuk. So kualiti benih, biji benih dia,
Okay, untuk sendiri dia lemah, untuk kacut dia kualiti baik. Okay, variasi, maksud apa variasi? Maksud apa? Kamu dengan saya ada variasi. Maksudnya kita tak sama. Okay, variasi maksudnya tak sama. Okay, ketidaksamaan. Okay, so untuk sendiri dia tak ada variasi, maksudnya semua dia sama. Okay, so untuk kacut, variasi baru. Kita ada jenis, ada kacut baru. Okay, so ketahanan terhadap penyakit, so satu pokok ni dia tak tahan, tapi untuk dua ni dia lebih tahan. Okay, macam saya kata tadi. So lagi penyesuaian dengan persekitaran baharu. Okay, kalau saya pindah pokok ni ke sekitar yang baru, untuk sendiri, okay, dia tak dapat menyesuaikan, tapi untuk kacut dia lebih dapat sesuaikan. Okay, so boleh nampak lah sini kacut sememangnya dia lebih bagus. Okay, so sini ada contoh yang apa kita kacut. Okay, kelapa sawit. Ini ekspor utama Malaysia. Okay, kita sangat terkenal dengan kita punya kelapa sawit. Okay, kita punya kelapa sawit, jenis dia, nama dia Tenera. Okay, Tenera ni apa bagus? Buah dia banyak, minyak dia banyak. Okay, dia tak mudah jatuh. Okay, ini sangat penting sebab kalau buah dia jatuh, dia akan rosak. Okay, tapi untuk Tenera dia tak jatuh, dia tak senang jatuh, dia sangat banyak minyak, buah dia sangat besar. Okay, sebab kenapa? Sebab kita kacut dia. Ibu bapa dia siapa? Pisifera dengan Dura. Pisifera ni buah dia banyak tapi dia senang jatuh. Dura ni buah dia sedikit tapi dia tak jatuh. So kita kacut, dua-dua kebaikan kita ada. Dia tak senang jatuh, buah dia banyak. Okay, ini tak payah hafal Jangan hafal, ini contoh sahaja. Okay, macam betik, exotica, jagung mas madu. Malaysia punya jagung sangat sedap, tahu tak? Okay, sebab kenapa? Sebab kita kacut dengan Taiwan dan Mexico. So kita dapat jenis kacut mas madu. Sebab itulah jagung dekat Malaysia dia sangat manis. Okay, sebab dia hasil kacukan. Okay, so padi malinjang. Okay, ni tengok-tengok sajalah. Okay, jangan hafal Okay, jom kita tengok seterusnya, ejen pendebungaan. Okay, maksud apa dia ejen? Ejen maksudnya orang tengah. Okay, maksud katakan kamu nak beli kereta, kamu pergi cari ejen kereta. So dia akan uruskan jual beli dengan kamu dengan penjual. Okay, pembeli dengan penjual. Dia orang tengah supaya tak ada benda-benda tipu. Okay, so dia jaga. So sama dengan sini. Okay, ejen pendebungaan. Sebab kenapa? Okay, ingat pendebungaan ni seks. Okay, tapi tumbuhan dia tak boleh gerak. So dia nak bantuan orang tengah supaya dia boleh ambil butir dia bunga, okay, dari jantan ke betina. Okay, so kita kena guna orang tengah. So orang tengah tu siapa? Ada tiga. Ada tiga ejen. Nombor satu, angin. Okay. Nombor dua, haiwan. Nombor tiga, serangga. Okay, biasanya dua ni dia sama. Okay, haiwan dengan serangga dia sama sebab fungsi dia sama. Okay, dia gunakan benda hidup untuk tolong dia pindah butir dia bunga. Tapi untuk angin, dia tak perlu. Dia cuma guna angin saja. Okey, so macam mana dia fungsi? Okey, katakan lebah. Okey, ini lebah. Okey, lebah ni dia akan pergi bunga. Kenapa? Sebab dia nak ambil satu benda yang sangat wangi dekat sini. Kita sebut dia nektar. Okey, nektar. Okey, nektar ni apa? Bila dia kumpul nektar dia balik, dia akan jadi madu. Okey, dekat sarang dia. Sebab banyak lebah, dia pergi ambil nektar. Lepas tu dia kumpul dekat sarang. Dekat sarang tu dia akan jadi madu. Okay, so nektar ni dia akan tarik perhatian lebah. Okay, so lebah dia akan masuk, akan ambil nektar dekat sini. So buntut dia nampak, dia ada sangat banyak bulu. Okay, so bila dia masuk, okay, butir dia bunga sini, dia akan lekat pada buntut dia. Dia akan lekat. Okay, so lepas dia lekat, dia akan pergi lepas habis dia hisap nektar tu, dia akan pergi bunga lain. Okay, lepas dia pergi bunga lain, so dia akan ambil nektar lagi. So butir dia bunga yang bunga dekat buntut dia akan lekat pada stigma. So
satu lebah mungkin dia akan pergi 50-60 bunga. So itulah cara dia sebarkan butiran bunga. Bijak kan? Okay. So kita tengok point dia. Okay, bunga dari stamen melekat pada lebah apabila mengumpul makanan dari bukan makanan, nektar. Okay, so lebah terbang ke pokok berlainan tapi pada spesies yang sama, persepsi dan spesies. Okay, bunga pada lebah melekat pada pistil pokok berlainan. Okay, so ini cara dia. Okay, lebah ni dia sangat penting sebab kenapa? Kalau tak ada lebah, mungkin banyak buah atau sayur atau tumbuhan tidak dapat nak membiak. Okay, sebab itulah lebah ni sangat penting. Okay, so kamu punya baju diperbuat daripada kapas. Kapas boleh wujud sebab lebah. Kalau tak ada lebah, tak ada kapas. Maksudnya kamu tak ada t-shirt nak pakai. So jangan pandang ringan pada lebah ni. Dia sangat-sangat penting kepada kita. Okay, so kita tengok perbezaan. Ini sangat penting Tolong hafal Okay, oleh serangga atau haiwan, bunga yang dibungakan oleh serangga atau haiwan dan bunga yang dibungakan oleh angin. Apa beza dia? Bagaimana cara dia? Untuk yang serangga, bunga biasa lekat pada badan. Contoh, dia lekat pada lebah. Tapi untuk angin, dia tak payah serangga. Angin tiup saja. Biji petik butir bukan biji. Butir dia bunga. Ringan, bukan cahaya ringan, ditiup angin. So ini dia kena tiup. So macam rumput. Rumput ada bunga tapi dia tak bergantung kepada lebah, dia guna angin. So size bunga ni biasanya untuk serangga dia besar. Bukan besar lah. Sila ubah sikit Biasanya dia kasar dan dia melekit. Sebab kenapa dia melekit? Sebab dia nak lekat pada badan lebah. Tapi untuk angin, dia tak payah nak lekat pada sesiapa. So, dia cuma kena kecil dan ringan. Yang penting ringan. Sebab bila ditiup angin, mesti dia kena jalan. So, cara dia tak sama. Satu bergantung pada serangga, satu bergantung kepada angin. So, untuk angin dia cuma kena ringan saja. Tapi untuk yang serangga, dia kena melekat. Dia kena melekat pada lebah. Melekat, melekit. Samalah. So, nektar. Ranggi. Ranggi, bunga tu. Biasanya, kalau nak tarik perhatian serangga, warna dia sangat cerah. Atau, boleh kata, dia berwarna-warni. Biasanya, bunga yang anda suka, yang sangat berwarna tu, dia adalah untuk tarik perhatian anda atau tarik perhatian serangga. Tapi untuk angin dia tak perlu. Biasanya dia pudar. Dia tak berwarna, dia putih saja sebab dia tak nak tarik perhatian serangga. Buat apa dia nak buat macam tu? Tak perlu. So untuk nektar, untuk serangga punya dia ada. Biasanya kita tengok bau pula, dia berbau atau dia wangi. Tapi untuk angin pula, dia tak ada nektar, dia tak berbau, dia tak wangi. Sebab tak perlu. Dia tarik perhatian angin saja, dia tak perlu wangi. So enter. Untuk enter bahagian jantan. Ni jantan untuk stigma ni betina, atau perempuan. So biasanya enter ni untuk serangga punya, untuk bunga serangga punya, dia di dalam bunga, di mana serangga terpaksa berus melepasinya untuk mencapai nektar. So biasanya bunga dia besar, enter dia kecil, pendek. So bila serangga dia masuk, buntut dia akan macam mana kata, dia akan melepas bunga dia akan lekat pada serangga. So dia pendek. So dia paksa supaya serangga akan masuk dalam. Tapi untuk angin dia tak sama. Dia sangat panjang. Dia gantung pada luar. Supaya angin dia boleh tiup. So dia tak sama. So untuk stigma dia sama. Sama dengan enter. Ini kecil melekit kekal dalam bunga, ini besar berbulu berada di luar. Sebab dia nak tarik perhatian angin. So the bunga
Okay, kuantiti banyak, besar, tebal, kasar. Ini sangat kecil, besar, kuantiti sangat besar. Okay, ini sangat kurang, bukan besar. Okay, ada salah sikit. Okay, sangat besar, kecil, ringan dan licin. Okay, sebab dia nak ditiup oleh angin. Okay, contoh, kita tengok contoh. Apa bunga yang sangat wangi, sangat berwarna. Okay, bunga matahari, ros, bunga raya, durian, rambutan petik. Nampak? Semua benda yang sangat wangi. Tapi untuk angin pula ni tak ada bau. Okay, jagung, rumput padi ni semua tak ada bau. Okay, nampak sini lebar dia, semua dia ada bunga. Ini cara dia nak sebarkan. Okay, boleh faham Okay, boleh kita tengok persenyawaan. Okay, macam mana persenyawaan berlaku. Okay, so untuk kita haiwan, okay, lepas seks, persenyawaan. Okay, tapi untuk tumbuhan, lepas penderbungaan, dia buat persenyawaan. So, dia sama. Okay. Sebenarnya tumbuhan dengan haiwan, okay, dengan manusia, dia beza dia tak besar. Okay, so proses persenyawaan. Okay, sekarang butir derbunga, dia sudah lekat atas stigma. Okay, so okay, derbunga ni dia bukan macam sperma. Sperma dia boleh berenang. Ini dia tak boleh. So, macam mana dia akan tumbuh satu tiub. Okay, kita sebut dia tiub derbunga. So tiub derbunga ni dia akan pergi bawah cari siapa? Dia nak cari ovum. Bukan ovum, ovule. Ovum ni untuk haiwan dan manusia. Dia nak cari ovule. Okay, so cari ovule. Okay, lepas cari ovule, so persenyawaan berlaku. Dia akan hasilkan siapa? Ingat, untuk manusia kita hasilkan zygote. Lepas zygote jadi embrio. Untuk tumbuhan sama, dia akan jadi embrio. Okay, embrio ni siapa? Embrio ni kita punya benih lah. Okay, biji benih. Lepas kamu makan apple ada satu biji benih kan? Itu adalah embrio untuk tumbuhan. Okay, sama. Dia sama macam manusia saja. Okay, so lepas persenyawaan, okay, ranggi ni dia akan gugur sebab saya sudah hamil, saya sudah ada anak, saya tak perlu tarik perhatian lebah lagi. So ranggi dia jatuh. Okay, so ranggi dia jatuh, so embrio terbentuk, nampak? Okay, so ovule dia akan jadi biji benih. Okay, ovary pula. Okay, ovule ni, ovum, ovule. Okay, dekat luar dia, ovary. So ovary dia akan jadi buah. So buah yang kamu makan, kamu sedang makan ovary tumbuhan. Pelik kan kalau kamu fikirkan. Okay, so ovary dekat luar, ovule dekat dalam. So ovule tu akan jadi embrio, dia akan jadi benih. Itu sebabnya kamu makan buah, biasanya biji benih dia ada dekat dalam. Okay, so itulah sebab dia. Okay, so kita tengok biji benih. Okay, biji benih ni dia macam ni. Okay, kita tengok bahagian dia ada luar dengan embrio. Embrio ni dalam. Okay, luar ni dia ada 3 bahagian. Satu ni testa. Okay, testa ni apa? Testa ni dia macam satu... Okay, kalau kamu pernah pegang biji benih, yang lapisan luar yang keras tu, itu kita sebut testa. Okay, testa macam kacang merah, kacang hijau, okay, yang dekat luar keras tu kita sebut dia testa. Fungsi dia untuk melindungi biji benih. Okay, untuk hilum ni, hilum dengan micropill ni tak penting sangat. Hilum ni bahagian biji benih yang melekat pada tumbuhan. Okay, katakan ini biji benih, saya lekat pada sini, bahagian ini kita sebut hilum. Saya lekat pada buah. Okay, so micropill ni, ini lubang. Okay, setiap biji benih dia ada satu lubang. Okay, lubang untuk apa? Untuk air dengan udara masuk. Lepas dia masuk, dia akan bercambah. Dia akan tumbuh. So kalau dia tak ada air, tak ada tak ada udara, apa dia berlaku? Dia chill saja. Dia tak akan bercambah. Dia akan berada dekat sana. Okay, so micropill ni dia liang seni, liang kecil yang membenarkan udara dan air masuk ke biji benih. Okay, kita tengok yang dalam pula, baby dia. Okay, embrio, baby dia. Okay, ada 3 bahagian. Satu plumule. Plumule ni dia akan jadi pucuk. Radicle ni dia akan jadi akar. Dua-dua ni sangat penting. Okay, satu lagi cotyledon atau endosperma. Okay, bahagian ni adalah makanan dalam bentuk kanji. Sebab kenapa?
Sebab bila biji benih dia bercambah, dia tak mampu nak membuat makanan. Dia tak mampu nak buat fotosintesis lagi. Okay? Dia baby. Dia tak mampu nak buat fotosintesis lagi. So, jadi cotyledon ni, dia macam dia punya makanan. Okay? Supaya bila dia cambah, dia boleh guna makanan ni untuk tumbuh sampai dia boleh buat fotosintesis. Okay, sangat senang. Okay, so dia bentuk dia macam ni. Okay, nampak sini dia ada testa, hilum, okay, micropyle. Ni lubang dia. Okay, plume ni dia akan jadi pucuk. Radical ni sini dia akan jadi akar. Okay, senang saja. Okay, so kita tengok yang last kali percambahan biji benih. Okay, percambahan maksudnya dia tumbuh. Okay, dia akan besar. Okay, so air dan udara masuk ke dalam biji benih melalui micropyle. Okay, lubang tu. Okay, testa menjadi lembut, biji benih membengkak. Okay, ini tak penting sangat sebenarnya. Okay, testa merengkar, radikal tumbuh ke bawah. Okay, sebab radikal ni dia kena jadi akar. Lepas tu plume tumbuh ke atas sebab dia kena jadi pucuk. Okay, so cotyledon mengecut dan jatuh sebab saya sudah habis makanan. So, kamu akan dapat anak pokok. Okay, dia akan buat fotosintesis sebab dia sudah tumbuh. Okay, dia sudah mampu buat makanan sendiri. Okay. Okey, percambahan ni ada dua jenis. Ini kamu kena ingat Okey, satu ni epigil. Okey, epigil. Okey, sama. Okey, epigil ni apa ni? Maksudnya cotyledon ni dia akan tumbuh dari tanah. Okey. Maksudnya cotyledon dibawa ke permukaan tanah. Nampak sini cotyledon dia bawa ke permukaan. Tapi untuk hypogil, cotyledon kekal di bawah tanah. Nampak sini? Dia punya cotyledon dia kekal dalam tanah. So itu perbezaan dia. So epi maksudnya dia akan naik, tapi untuk hypo dia kekal dalam tanah. Itu saja. Okay, tak susah. Okay, so syarat percambahan biji benih, kalau kamu nak tumbuh sesuatu, nak biji benih dicambah, kena ada 3 syarat. Okay, 3. Nombor 1 oksigen. Okay, oksigen. Nombor 2 air. Nombor 3, suhu. Okay, atau haba sama. Okay. Kurang 1, tak dapat nak cambah. Okay. Sebab itulah kalau kamu ambil biji benih, kamu letak pada kapas, kamu letak air, dia akan cambah. Sebab apa? Sebab ada air, ada udara, mestilah ada udara kan. Okay, ada suhu. Sebab Malaysia cuaca panas. Suhu sangat sesuai untuk pertumbuhan. Dia akan cambah. Okay. So, itu sebabnya kalau kamu ada kacang merah, ada kacang putih, atau kacang hijau, okay, kamu kena simpan dia dalam peti sejuk. Sebab kenapa? Dalam peti sejuk ni, suhu dia tak optimum, dia takkan cambah. Dia akan kekal bentuk kacang merah. Okay, itu sebabnya. Okay, so tengok syarat sini. Oh, sini sudah songsang Okay, ini sudah songsang. Okay, so kita tengok P ni, dia ada air, ada udara. Tak songsang sini. Ini tolong ubah sikit ni ya. Okay, so dia akan bercambah. Okay, so untuk Q tak ada udara. Tak ada udara je. Okay, bukan tak ada udara, ni tak ada air. Nampak sini dia tak ada air. Okay, ada udara. Okay, ada suhu, tak cambah. Okay, untuk R ada air tapi tak ada udara, ada suhu tapi dia tidak cambah. Okay, ini tidak. Okay, untuk T ni, T ni tak ada, simpan dalam peti sejuk. Okay, maksudnya dia ada air, ada udara tapi suhu tak ada, tak sesuai, so dia tak bercambah. Tidak. Okay, maksudnya kamu kena ada 3 syarat. Okay, itu saja. Kita sudah habis bab 4. Okay, banyak benda kena hafal kan. Okay, itu sebabnya tumbuhan ni dia susah sikit kalau banding dengan manusia. Okay, tak apa, kita tengok latihan. Okay, yang penting kita kena buat banyak latihan. Okay, kita tengok sini, kita sampai sini minggu lepas. Okay, kaedah kontraseptif untuk lelaki dan wanita. Okay, lelaki ada kondom, vasectomy ni dia potong dia punya ductus sperma. Untuk perempuan kita ada implan, ada pil perancang, ada likasi, ada IUCD. IUCD yang tadi kita masukkan tu. Okey.
Pilih kaedah kontraseptif yang sesuai berdasarkan gambar raja diberikan. Okay, sperma tidak dapat mengalir ke uretra. Maksudnya sperma dia tak boleh naik. Apa kita buat? Vasektomi. Okay, menghalang ovary daripada menghasilkan ovum. Saya tak nak ovary hasilkan ovum. Saya gunakan implan atau pil perancang. Okay, macam saya kata tadi, dua ni fungsi dia sama. Cuma pil perancang ni kamu boleh pilih bila nak henti. Tapi implan ni bila dia masuk, dia akan buat selama 2-3 tahun. Okay, untuk jangka masa lebih panjang. Okay, untuk mengelakkan sperma memasuki farad semasa ejakulasi. Okay, inilah kondom. Okay, untuk mengelakkan ovum disenyawakan untuk menempel. Okay, untuk menghalang penempelan ni siapa? Okay, IUCD. Okay, so kaedah mekanikal untuk mencegah kehamilan. Ini namakan kaedah dan terangkan bagaimana kaedah dapat mencegah kehamilan. Okay, ini kita sebut ligasi. Okay, terangkan. So, tube falopio dipotong dan diikat. So, macam mana? Ovum tidak dapat dibebaskan ke uterus. Okay. Atau boleh kata sperma tidak boleh sampai ovum. Okay. So, ini untuk sepanjang masa sepanjang umur Okay, so C, sistem perbankan wanita mempunyai alat. Benda ni apa? IUCD. Okay, tulis short form pun boleh, tak payah tulis nama penuh. Okay, apakah fungsi alat? Untuk cegah penempelan embrio. Okay, pada pendapat anda, mengapa beberapa pasangan menjalankan perancang keluarga dan mencegah kehamilan? Okay, untuk hasilkan bilangan anak yang diingini. Okay, maksudnya kalau kamu nak 2 anak, kamu buat pencegahan supaya kamu dapat 2 anak saja. Okay, so kita cuba bunga. Okay, kita label yang tak penting dulu. Nombor 9 ni apa? Ini sepal. 10 ni apa? Okay, ini ranggi. Okay, kita tengok jantan punya dulu. Ini kita sebut stamen. Betina punya, perempuan punya pistil. Okay, ini nombor 2 ni untuk sokongan saja. Ini filamen. Ini anther. Untuk perempuan ini stigma. Ini bunga, dia stick pada sini, so stigma. Nombor 5 ini untuk sokongan saja. Ini stil. Ini ovary. Ovary akan hasilkan ovule. Bukan ovum ovum untuk manusia. Okay, so fungsi ranggi. Ranggi ni untuk buat apa? Okay, ranggi ni untuk melindungi pistil dan stamen. Okay, sebab pistil dan stamen itu dalam, dia akan lindung dia. Okay, so stigma ni untuk apa? Menerima debunga. Ovary hasilkan ovule. Debunga ni untuk apa? Mengandungi kami jantan. Okay, filamen memegang anther. Pistil ini betina. Stamen ini jantan. Okay, ovule. Okay, gamit betina. Anther. Anther ni untuk apa? Okay, hasilkan debunga. Stil memegang stigma. Okay, senang. Okay, 2 jenis pendebungaan. Apa maksud dengan pendebungaan? Okay, pemindahan. Okay, debunga. Okay, ke stigma. Okay, kena pasti jenis pendebungaan A dan B. Okay, A ni sendiri. B ni kacuk.
Okey, jenis pendebungan manakah mempunyai lebih kelebihan? Okey, B, berikan alasan anda. Okey, benih yang dihasilkan lebih berkualiti. Okey, D, cadangkan satu cara untuk memastikan hanya pendebungan kacuk yang berlaku di kilang Y. Okey, so sekarang kamu adalah peladang. Okey, kamu nak hasilkan X dengan Y, katakan kamu akan hasilkan pokok Z. Okey, so kamu tak nak dia buat kacukan sendiri. Kamu nak nak buat pendebungan sendiri. Kamu tak nak. Kamu nak pendebungan kacuk sahaja. So apa kamu buat? Sangat senang. Untuk X, kamu potong semua stamen. Yang lelaki punya semua potong. Untuk Y, kamu potong semua pistil. Maksudnya X ni semua lelaki tak ada. Untuk Y, semua perempuan tak ada. Ini cara mesti dia akan buat kacuk. Itu cara dia. Okey. So, potong stamen untuk pokok X dan pistil untuk pokok Y. Okay, berikan satu sebab untuk memastikan hanya sini sudah ada, so jangan tulis balik. Nampak sini dia sudah ada. Memastikan hanya memastikan tiada pendebungan sendiri berlaku. Okey, so tanaman bunga ditanam di kawasan tertutup. Cadangkan satu cara meningkatkan. Potong potong pistil atau potong stamen. Okey, tak apa, kita lanjutkan. Okey, lanjutkan. Okey, video ni dah terlalu panjang Okey, so saya cari bahagian yang nak sahaja. Okey, kita tengok ni. Okey, pendebungan. Lepas tu proses B ni apa? Okey, persenyawaan. Okey, apa yang berlaku? Okey, bunga bercantum dengan bercantum dengan ovule. Okey, senarai dua ciri bunga di bunga. Okey, didebungakan oleh serangga. Serangga, apa ciri dia? Okay, dia berbau wangi. Okey, dia ada nektar. Okey, bagaimana serangga membantu? Okey, bunga melekat pada padan serangga. Okey, memindahkan ke bunga lain. Okey, 2 markah saja. Okey, nyatakan bahagian bunga yang betul yang sesuai dengan perubahan berlaku selepas B. Okey, fall off maksudnya dia gugur. Okey, bahagian mana akan gugur lepas proses B? Okey, ranggi. Okey, becomes the fruit, menjadi buah. Okey, mana yang menjadi buah? Dia punya ovary. Menjadi biji benih. Okey, itulah ovule. Okey. So, apa lagi Okey, bahagian P dan Q. Okey, P ni stigma. Okey, Q ni ovule. Okey. So, kita tengok benih. Okey, ni apa ni? Testa. Nombor 2 ni radical. Okey, ini cotyledon, dia punya makanan. Ini pluma. Okay, ini dia punya micropyle, dia punya lubang. Ini dia punya hilum. Okey, rasanya saya sampai sini sajalah sebab video ni dah terlampau panjang. Okey. So tolong habiskan semua latihan dan cek jawapan
dengan jawapan yang saya sudah letak dalam Google Classroom. Okay, so sekian sahaja. Terima kasih kerana sudi mendengar. Okay, walaupun video ni dah terlampau panjang. Okay, so kita jumpa lagi minggu depan. Kita akan masuk bab 5. Okay, sekian dari saya. Kita jumpa lagi.